bersama dengan Brunei December Festival juga. Kita ni akan mengetahui mengenai dengan filem hasil karya anak tempatan. Jadi bagaimana kalau kita terus saja bersama dengan tetamu kita hari ini. Betul? Kita jemput ke studio Rampai Pagi bersama dengan Abdul Kabir Datuk Paduka Zainidi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Panggil apa ni? Panggilan mesra. Abdul Kabir. Abdul Kabir lah. Bukan Faris ya. Faris boleh juga. Faris boleh lah. Mungkin ramai yang mengetahui Sebagai karakter. Faris benar pula. Karakter Tetapi beliau. saya sini selaku pengarah filem lah. Ya. Jadi seperti yang Hani kongsikan tadi. Sebelum itu, terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi. Sama-sama. Menyanyikan lagi Rampai Pagi hari ini. Dan Abdul Kabir sendiri memang cukup dikenali dengan nama Faris. 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 Jadi Faris from Paris. Faris from Paris. Artinya diketahui oleh penonton kan. Mungkin ada lagi sesuatu yang mungkin penonton kurang mengetahui mengenai dengan diri Abdul Kabir. Siapa sebenarnya sosok figura yang menamakan dirinya sebagai Abdul Kabir ini? Mungkin boleh diceritakan sedikit kenalan lah. Okeylah. Kalau diikut, saya Abdul Kabir Zainidi adalah seorang pengarah filem, penulis skrip dan juga diketahui sebagai seorang pelakon di bawah nama Faris. Tetapi saya selaku kena jemput ke Rampai Pagi ini adalah dalam sebagai seorang pengarah filem lah yang ada program, yang ada filem baharu yang berjudul Teologi. Sempena Brunei December Festival tahun ini. So saya memang aktif lah dalam bidang seni kreatif, terutamanya dalam filem. So itulah kalau dapat saya mengenalkan diri lah macam itu. Kalau dapat diketahui bermulanya dari bila tu? Oh kan. Cerita sikit lah. Sebenarnya saya sudah dalam 10 tahun dalam 10 tahun sudah ada aktif dalam bidang perfilman lah. Bermula dengan filem pendek, selepas itu membuat cerita panjang dan selalunya filem-filem saya ni ada yang dicalonkan di luar negara. So kebanyakan saya punya pendidikan atau dalam perfilman adalah datang dari luar negeri juga. Terutamanya di Busan, South Korea. Alhamdulillah. Jadi Abdul Kabir sendiri sebenarnya mempunyai pendidikan latar belakang dalam bidang perfilman. Bukan hanya kami mengetahui sudah pasti minat itu memanglah minat itu memang ada. Tapi sebenarnya kalau saya jujur, saya sebenarnya suka berlakon juga. Sebab itu saya menciptakan Watak Faris itulah sebagai satu penciptaan menggabungkan British, Kedayan and hati Melayu, hati Brunei. Karakter Kedayan itu Sidop ya namanya. Ada my cousin, saudara saya tu memang namanya Sidop. And then ada watak Nini juga, watak Kedayan Nini juga. Tapi yang asli itu memang Faris lah, the very British Faris. The very British Faris. Itulah duality. Yes, triality. I don't know what they call it. Multipolarity. Apa kan? Yang digemari ramai. Of Faris. Ya, banyak watak betul. Jadi kan tadi boleh memfokuskan perbincangan hari ini mengenai dengan Brunei December Festival kan. Abdul Kabir, mungkin boleh diterangkan apa sebenarnya penglibatan ataupun program yang akan dibawakan dalam Brunei December Festival yang Faris terlibat. Okay, so filem yang saya baru menghasilkan ini berjudul Teologi. Teologi ini kira ceritanya adalah tentang seorang budak yang masuk ke dalam hutan dan terjumpa satu kotak pelik. Dan kotak itu kira ada bahaya sikit kan. So dibawanya balik ke rumah and then adalah something menjelma. Suatu kisah teologi lah. Teologi itu kira ada sesuatu yang dibongkar dari pembukaan kotak itu. So ceritanya itulah teologi. And teologi itu kira nama benda yang akan keluar dari kotak itu. So this cerita, alhamdulillah saya sangat bangga pasal filem ini dicalonkan di Filipina bulan 10 ini. Di Ngilngik Fantastic Asian Film Festival, di mana saya wakilkan negara Brunei di sana.
dengan filem tersebut. So kali ini Brunei December Festival, Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan memberi peluang untuk Brunei menikmatilah filem tersebut. Ya, jadi teologi ini jenis filem apa? Mungkin dapat dihuraikan apa? Genre fantasi ke? Yes, teologi ini memang kalau dikatakan dalam bidang dalam manulah kira fantasi lah, macam cerita seram sikit. Ada misteri lah, ada sebaliknya. Kalau dikatakan Worm and the Widow yang saya akan tayangkan juga sebagai satu filem dua-dua digabungkan adalah satu cerita drama misteri juga. Ada macam jalan cerita yang sangat menarik. Macam apa akan terjadi arah watak ini, apa yang akan terjadi arah watak itu. So itu memang something yang saya suka as penulis skrip, membawa orang macam mengail, mancing. Kita ni dah tahu kan ke mana tujuannya ikan ini. So kita ni mesti yang macam memancing ini bah. So itulah kira ia punya itulah umpan. Cerita tu memang macam umpan. So kita ni as pengarah filem cuba membuang umpan itu and then melihat siapa yang mengambil nanti macam tu. So teologi and Worm and the Widow memang ada macam bahan misteri di sebaliknya. So itulah yang saya program saya untuk Brunei December Festival adalah untuk orang menyaksikan filem teologi dan Worm and the Widow. Saya cukup tertarik sebenarnya apabila menyaksikan filem-filem ataupun drama-drama yang membuatkan audiens berfikir. Rasanya itu yang mesej yang ingin disampaikan juga kan, approach yang digunakan oleh Abdul Kabir dalam penceritaan teologi dan juga Worm and the Widow. Tapi kalau boleh ditanyakan dengan lebih lanjutlah mengenai dengan teologi dan juga Worm and the Widow ni, berapa lama proses rakaman dan berapa ramai yang terlibat, bahasa yang digunakan dan sebagainya, mungkin boleh dikongsikan. Lurus. Saya sangat banggalah pasal saya sebagai seorang pengarah filem suka menghasilkan filem yang berkelainan dan luar biasalah, terutamanya dalam bahasa. Karena Worm and the Widow ini adalah filem Brunei pertama yang menggunakan bahasa tutong dan bahasa isyarat. Filem ini memang adalah filem lama dari tahun 2000 sebelum COVID ni sudah. So actually ini memberi peluang kepada orang yang belum pernah menyaksikan filem ini untuk menonton semula. So keistimewaan Worm and the Widow itu adalah penggunaan dan memaparkan kanak-kanak yang kurang pendengaran dalam watak utama. So kanak-kanak yang berlakon dalam Worm and the Widow ini, watak utama itu adalah kanak-kanak orang kekurangan upaya yang asli. So kebanyakan bahasa dalam Worm and the Widow ini adalah menggunakan bahasa isyarat dan bahasa tutong. Pasal pertemuan, ceritanya ni pertemuan antara orang kekurangan upaya iaitu si Aslam yang berlakon sebagai watak ulot dengan pertemuan dengan janda yang tinggal di dalam hutan. Yang ada misteri lah. Dia tinggal di rumah seorang. So jadinya diorang ni bertamu ni nanti dalam cerita. Tapi dalam pertemuan itu ada misteri. So janda ni cakap tutong. And then si ulot ni bahasa isyarat. So itulah keistimewaan Worm and the Widow. Manakala teologi menggunakan bahasa Cina. Mandarin. So itulah sebagai seorang pengarah filem dan penulis skrip, saya memang akan membuat kelainan lah daripada yang selalunya biasanya dalam jalan cerita macam filem-filem biasalah. So itulah saya sangat banggalah menggunakan yang bukan selalunya yang kena pakai lah. Cukup menarik sekali. Jadi bagi penonton yang kurang memahami ialah tu bahasa tutong, bahasa Mandarin dan juga bahasa isyarat ini ada disediakan subtitle bagi. Ada, memang ada. Sekarang orang macam apa ni? Memang pasal saya sendiri pun belajar bahasa isyarat untuk mengarah kanak-kanak terutamanya watak utama dalam Worm and the Widow. Kerana itu adalah hasil dan juga kita ni sebagai pengarah filem harus belajar je supaya kita ni memahami lebih mendalam kanak-kanak orang macam istimewa ni So kira penghormatanlah arah bis dorang ni. Pasal saya pun macam menjadi artis yang macam lebih hebat dari dorang ni, belajar dari dorang lah. So
memang filmmaking ni macam proses pelajaran lah, pendidikan. So same for me. Saya pun belajar macam sikit Cina juga untuk teologi ni. So kira anulah macam walaupun bahasa lain and kakal juga film Brunei. Yeah. That's the important thing. It's Bruneian at heart. Itu yang penting. Jangan ia nada langsung identity Brunei itu. Saya banggalah pasal walaupun Woman and the Widow Anthology ni menggunakan bahasa yang macam kurang luar kena pakai, at least ada macam identity Brunei itu ada. Ani kena shooting di Tutong and then macam nampak sudah ni pantai biasa sudah ni pantai ni. So itulah yang penting. Tadi bagi filem Worm and the Widow. Jadi memilih pelakon yang OKU pendengaran. Jadi bagaimana pula dari segi pemilihan pelakon bagi teologi ini? Teologi memang saya ada sudah hajat untuk macam membuat yang lain sikit lah. Pasal teologi ni actually dari kisah kampung sudah dongeng kampung kami di Tutong tentang dia dapat disebutkan makhluk yang ada berkeliaran lah masa lepas maghrib ni. So instead of jadikan macam selalunya macam keluarga yang Melayu kan yang selalu ada ceritakan macam ni, why not jadikan kalian ni keluarga Cina multiracial sikit supaya macam jadi macam gabungan and change dan sikit. So saya macam pilih why not jadikan ni variety sikit So why not change it to macam Chinese punya background sikit. So itulah saya hajat saya memanglah membuat macam cerita cemani. Tetapi sebenarnya cerita asal itu is memang lain tu. Actually nama asalnya Teluki. Teluki, cerita asalnya. Tapi for this cerita saya ubahlah jadi teologi. Pasal telo atau ada berkaitan dengan bahasa Tutong 3. Teologi. 3. Teologi, fikir teologi. Enggak, teologi. Teologi. Ya ada nama tu, word play namanya. Ada telo and then ada juga berkaitan dengan telur. So bis kita mesti saksikanlah nanti kalau dapat untuk memang faham kenapa nama teologi. Rasanya Abdul Kabir merupakan seorang pengarah yang cukup bijak sebenarnya mengatur strategi dan juga menggunakan perfilman ini sebagai satu wadah untuk Abdul Kabir sendiri memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya kita ni kan. Contohnya saja yang dapat menjadi kebanggaan kita ni apabila filem-filem ataupun hasil karya Abdul Kabir sendiri telah pun dibawa ke persada antarabangsa kan, bahkan sudah pun dikenali hasil-hasil karya Abdul Kabir di persada luar negara. Jadi secara langsung dapat mempromosikan kebudayaan kita ni dan tempat-tempat yang menarik di negara kita ni yang digunakan dalam proses pembikinan filem. Jadi kalau ingin tanyakan je kepada Abdul Kabir sendiri, apa yang Abdul Kabir ingin orang ramai bring home, right? The takeaway message that you hope orang akan bawa bersama selepas menyaksikan kedua-dua filem ini. Hajat saya sebenarnya dalam pembikinan dan penghasilan filem saya yang macam contoh Worm and the Widow dan teologi ini adalah untuk orang menyaksikan bakat tanah air kita ni. Especially terutamanya yang kekurangan upaya. Saya dari dulu sudah semenjak penghasilan Worm and the Widow ingin menerbitkan uji bakat orang kekurangan upaya dalam filem saya ni. Especially yang macam Aslaman ni yang banyak bakat watak utama dalam Worm and the Widow. Yang ni masa saya berjumpa pertama kali langsung pernah berlakon. Tapi saya nampak dari sudah macam ada sesuatu So dari sanalah. So saya punya hajat memang adalah untuk melihatkan bukan sejarah Brunei tapi di luar negara. Our talent, uji bakat Brunei memang hebat. Bukan saja orang OKU tapi our own siapa saja yang berlakon. Bukan saja yang muda, yang berumur sudah. So I'm very banggalah untuk melihatkan suasana Brunei, hutan Brunei, and then also our yang
bakat berlakon. So Ya. itulah hajat saya dan alhamdulillah tercapai jualah sini sana. di Rasanya luar penonton negeri. ini katanya okey, ada filem. Tapi bila ni? Ah, Bila bah, tayangannya dan bah. di mana? di mana? Ini yang penting dia. Yang penting, betul. 15, 16 dan 17 Disember filem Worm and the Widow dan Telogi akan ditayangkan di Aman Hills Cineplex Disember ini di bawah Brunei December Festival, dan saya ingin mengucapkan dan merakamkan terima kasih kepada Kementerian Sumber-Sumber Utama dan pelancongan untuk peluang memberi saya dapat mentayangkan filem inilah untuk Brunei, dan juga pihak RTB lah untuk menginvite saya untuk mempromosikanlah juga. So please datang, saya mengalu-alukan di sekitar, datang support lokal and also macam memberi sumbangan arah lokal seni kreatif Brunei. Filem apa saja, not just my film, all local filmmakers di Brunei, bukan saja filem saya, banyak sudah filmmaker di Brunei ni. So support lokal, datang support Woman and the Widow Telogi, dan anulah support seni kreatif and support OKU. Ya. Yang paling penting sana sokongan kan. Kalau bukan kita ni, Auda, siapa lagi? Mungkin ada yang tertanya-tanya je ni, adakah Faris akan berada di sana semasa tayangan nanti? InsyaAllah. InsyaAllah. Of course I'll be there. Of course. Mungkin ramai yang ingin Why bertemu wouldn't dengan Faris be there? Faris kan? Yalah, Of course jadi I'll be there. Of course I'll sekali be lagi there. diberikan iaitu tayangan filem Telogi dan juga Worm and Widow. Jadi ini akan ditayangkan di Aman Hills Cineplex Sungai Tilong pada 15, 16 dan 17 Betul. Disember. Jadi habis kita seperti biasalah ni membooking menerusi Booking, yes. Aman Hills. Just dan saja ada tu arah ia punya website apa, IG bis orang, everything. Even I will also promote it on my IG soon. Lepas ni lah. ya. Kita mempunyai ada sedikit permintaan daripada penerbit. Oh, boleh. Yang merindui watak Faris dan juga watak yang Kedayan tu Apa, siapa Sidop? tadi? Sidop. Sidop. Boleh lakonkan sedikit kayaknya. Boleh Sedikit sedikit. saja. Boleh. Apa akan dilakonkan tu? Mungkin ada line-line yang cukup yang sentiasa diingat, yang ikonik. Let's see. If I had kuih mu in front kuih mu. of me and I could just taste it right in front of my very nose, I would say, lahop-lahop bana tu lidah ko. Nyaman hantapnya mo. Wah, nyaman mantap tu. Lahop-lahop lidah. Mungkin bolehlah kita ni apa ni? Okey. Harapan Faris sebagai karakter Faris. Challenge kita. Dan juga promosi sebagai karakter Sidop ni. Silakan. Silakan menggunakan bahasa Apa? Kedayan. Faris satu dan yang lepas bahasa- satu promosinya sebagai Sidop lah. On the Okay. spot Faris benar. dan Sidop. Apa akan dipromo ni? Yang movie tu kah atau anything? Ya, movie. Okay, anyway. So, I urge you all, as Faris, as fans of Faris, to come and watch the movie Worm and the Widow and Telogi at the Aman Hills Cineplex. You better be there, or else he will be looking for you, Nini. Bila Sidop mencari tukang, bila kamu dah melihat ada yang mencari tukang, jan dan nada. Baik tersupport lokal tah, jan nada. Kang anak nada berkursi, nada orang melihat tu payah je tu. Kadang kena unja oleh Kena si unja tu Kang. Nini kang mendahop. Boleh tahu aku tu. sabut kau tu dahop TV. Astaga. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Thank you very much. That was marvelous. Thank you Yes, so excellent. much. Alright, terima kasih ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terus ada apa ni Kedayan itu, Bah? Itulah kan. Terima kasih kita Sudah diucapkan. kena suruh Chan terjuak. Bah. Terima kasih. Kalau terima kasih apa? Kalau dalam bahasa Kedayan. Terima kasih. Terima kasih saja, Bah. Terima kasih, Bah. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Abu Abdul Kabir, Datuk Paduka Zaini